Okay, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okay, hari ini cikgu akan sambung semula dengan bab 6, iaitu persediaan memulakan perniagaan. Kalau pelajar masih ingat, minggu lepas kita ada belajar tentang akta yang berkaitan dalam pendaftaran perniagaan. Jadi, hari ini kita akan belajar lagi 2 tajuk dalam bab ini, iaitu persediaan memulakan perniagaan. Ada 2 lagi tajuk ya, iaitu dokumen perniagaan dan pemasaran dan jualan. Okey, untuk tajuk dokumen perniagaan terdapat 3 tajuk kecil, iaitu 6.4, 6.5 dan 6.6. Okey, untuk tajuk dokumen perniagaan, ia fokus kepada penggunaan dokumen dalam perniagaan bagi urusan merekod 5 perkara-perkara ini. Cikgu akan terangkan kemudian. Dan untuk tajuk yang kedua, iaitu pemasaran dan jualan. Bagi tajuk pemasaran dan jualan, hanya ada satu saja tajuk, iaitu 6.7, yang berkaitan kepada produk perkhidmatan, tempat dipasarkan, harga dan juga promosi. Okay, ini juga cikgu akan terangkan hari ini. Okay, mari kita tengok apakah definisi bagi dokumen perniagaan. Okey, tajuk yang pertama iaitu 6.4, dokumen perniagaan perlu disimpan. Dokumen perniagaan ialah sumber rekod maklumat urus niaga perniagaan sama ada secara tunai atau kredit. Kredit itu bermaksud hutang. Kadang-kadang dalam perniagaan, urusan jual beli antara penjual dan pembeli tidak semestinya berlaku secara tunai sahaja. Kadang-kadang urusan selain daripada tunai, satu urus niaga kredit iaitu hutang juga berlaku. Ini kerana penjual atau pembekal telah memberikan tempoh kepada pembeli untuk membayar segala pembelian yang telah dibuat. Okey, kalau kita tengok nanti atas urusan merekod yang berlaku dalam perniagaan, terdapat perbezaan dan persamaan antara penggunaan dokumen-dokumen perniagaan. Okey, kita tengok dulu. Okey, sementara tu cikgu sambung dengan pengenalan dokumen perniagaan. Oleh kerana dokumen perniagaan dianggap penting dalam perniagaan, maka ianya perlu disimpan dalam fail dan perlu disusun secara sistematik. Apa yang dimaksudkan dengan sistematik di sini? Urutan tarikh bagi urus niaga yang berlaku mestilah mengikut susunan. Okey, maksudnya kalau urus niaga pada 1 hari bulan diikuti dengan tarikh-tarikh seterusnya sehinggalah berakhir pada 31 ataupun 28 mengikut bulan-bulan tertentu. Okey. Okey, jadi kita teruskan. Terdapat 5 rekod bagi dokumen perniagaan, iaitu rekod transaksi bank, rekod jualan, rekod pembelian, rekod kos operasi, rekod ambilan dan modal. Okey, kita terus kepada pengenalan, kita terus kepada penerangan lebih terperinci tentang rekod-rekod yang berlaku dalam dokumen perniagaan. Okey, masing-masing boleh rujuk buku teks muka surat 172. Okey, cikgu mulakan dengan rekod transaksi bank. Okey, apa dia rekod transaksi bank? Okey, rekod transaksi bank ini bermaksud penggunaan penyata bank menunjukkan rekod transaksi bank. Seperti yang anda tahu, bagi peniaga biasanya mereka mesti mempunyai satu akaun yang dipanggil sebagai akaun simpanan semasa. Okay, akaun simpanan semasa ni biasanya digunakan oleh peniaga kerana penggunaan yang kerap dilakukan atas urusan dan jumlah wang yang terlalu banyak. Disebabkan itu, pemegang akaun semasa diberikan satu buku yang kita panggil buku cek. So maksudnya kalau peniaga ni menggunakan
akaun semasa sebagai urusan bayaran untuk jual dan beli, maka dia menggunakan buku cek untuk membuat pembayaran. Okey, penyata bulanan yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun semasa yang menyenaraikan semua urus niaga yang dibuat melalui bank. Maksudnya kalaulah peniaga ni menggunakan akaun semasa untuk membuat pembayaran iaitu dengan menggunakan cek, maka setiap bulan pihak bank akan menghantar penyata bulanan untuk peniaga melihat transaksi yang telah dilakukan atas urusan bayaran. Jadi peniaga boleh tahulah berapa baki yang tinggal dalam akaun banknya. Okey, untuk bayaran bagi yang telah dilakukan dalam tempoh berikut. Okey, ini contoh penyata bank oleh bank Maybank yang ditransaksi dia lah. Okey, contoh ni tarikh. Okey, ni apa dia transaksi yang dibuat. Okey, mungkin kadang-kadang dalam penyata bank ini juga dikenakan charge oleh pihak bank atas urusan-urusan tertentu seperti charge buku cek, okey, charge menjelaskan cek dan sebagainya. Okey, ini adalah jumlah-jumlah yang dibayar mengikut nilai tertentu, dan di hujung sekali ini adalah baki terkini yang tinggal untuk sepanjang urusan transaksi. Okey. So maksudnya rekod transaksi bank ni hanya keperluan dia antara pihak bank dengan peniaga itu sahaja. Okey, kita tengok yang kedua, iaitu berkaitan dengan rekod jualan. Rekod jualan ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti jualan yang dilakukan. Contoh dokumen ialah bil tunai, resit, invoice dan slip daftar tunai. Okey, kalau kamu tengok di sebelah sini, contoh salah satu dokumen bagi rekod jualan yang ni kalau kamu perasan, ini adalah satu dokumen yang biasa kamu lihat lah. Macam kalau kamu pergi pasar raya, kamu beli baju ke, kamu bayar kat kaunter, nanti dia akan bagi satu resit kecil tu. Ni resit kecil yang kita bagi dokumen untuk urusan rekod jualan. Ni adalah bagi contoh slip daftar tunai. Yang kecil ni kita panggil slip daftar tunai. Kalau bil tunai, dia besar sikit. Nanti kalau kita berkesempatan belajar di dalam kelas, cikgu akan tunjukkan contoh bil tunai. Ataupun pelajar-pelajar sendiri bolehlah Google untuk dokumen bagi rekod jualan ni. Carilah bil tunai macam mana. Tapi biasanya kamu pernah tengoklah bil tunai ni besar. Kalau kamu pernah beli handset tak? Beli handset, kamu buat bayaran, jurujual tu akan bagi kamu satu bil. Bil tu bil tunai lah, sebab kamu buat bayaran buat bayaran dengan tunai. Invoice ni pula kegunaannya adalah untuk urus niaga secara hutang. Ingat ke tak tadi cikgu cakap secara kredit. Dan slip daftar tunai ni adalah untuk urusan tunai. So antara empat dokumen ini, hanya satu ini saja untuk urus niaga secara hutang atau kredit. Bil tunai, resit dan slip daftar tunai adalah urusan tunai. Okey. Kita tengok pula muka surat yang seterusnya tentang rekod pembelian. Rekod pembelian ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti pembelian yang dilakukan. Okey, contoh dokumen pembelian ialah bil tunai, resit, invoice dan slip daftar tunai. Okey, pada hakikatnya sebenarnya sama saja. Kalau yang tadi kita sebagai penjual, okey. So kalau ini pula kita sebagai pembeli. So sama je lah. Okey, dokumen dia sama saja, cuma yang bezakannya adalah salinan ataupun asal. Okey. Ini contoh bagi invoice. Invoice. Tu yang cikgu cakap tadi, kalau kamu buat bayaran, kamu buat jualan secara hutang kepada kamu memberi perkhidmatan secara hutang kepada pembeli kamu. So kamu keluarkan invoice. So pembeli akan buat bayaran dalam tempoh yang telah dipersetujui antara kamu dengan pembeli tadi. So dalam tempoh yang lama untuk menjelaskan hutang, so itulah kita guna dokumen invoice. Okay. So
So dalam Google ataupun mungkin kamu boleh tengok mana-mana dalam surat khabar, ataupun kamu try lah cari, mungkin ada ataupun paling mudah cari dekat Google lah. Okey, kita tengok pula untuk rekod yang keempat, iaitu rekod kos operasi, iaitu kos lain daripada kos pembelian. Okey, rekod kos operasi ini ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti perbelanjaan, kos perniagaan selain daripada kos pembelian barang niaga. Contoh dokumen ialah bil pengangkutan, bil mengepus, bil insurans, gaji dan utiliti. Okay, apa ini utiliti pelajar? Utiliti ni adalah penggunaan premis ataupun perniagaan terhadap elektrik ataupun bil air. Okey, utiliti. Kadar bayaran lah. Okey. Sama dengan kadar bayaran, tapi kita tak guna kadar. Kalau dalam akaun kita pakai kadar bayaran. Kalau utility kita guna dalam perniagaan. Utility ni sama dengan bil elektrik dan juga bil air lah. Okey. Ni contoh untuk rekod kos operasi selain daripada kos pembelian. Okey, ini salah satu contoh daripada bil utility lah. Kalau bil mengepus, kita guna apa? Kita guna pos laju kan, awak nak hantar barang bungkusan kepada sesiapa, so kamu pergi biar pos, kamu nak beli pos laju, dia akan bagi satu dokumen untuk kamu lengkapkan. Okay, bil insurans pun sama. Bila kamu buat bayaran, syarikat insurans tu akan keluarkan bil atas pembayaran yang telah kamu lakukan untuk bukti lah. Okay, dan lain-lain lah. Gaji, kamu bayar gaji kepada pekerja, kamu kena keluarkan slip gaji ataupun keluarkan bil untuk bayaran yang telah kamu lakukan. Okay. Seterusnya yang terakhir adalah rekod ambilan dan modal. Apa itu rekod ambilan dan modal? Rekod ambilan dan modal ialah rekod yang mengandungi maklumat ambilan oleh pemilik daripada perniagaannya untuk kegunaan sendiri. Ambilan ini akan mengurangkan modal pemilik. Okey. Yang ini adalah contoh dokumen yang digunakan, iaitu memo. Okey. Memang memo sahaja yang biasa kita gunakan untuk merekod ambilan dan modal. Okey, pelajar, cikgu terangkan balik tentang ambilan ni. Okey, pelajar, kamu kena tahu kadang-kadang kita ni sebagai pemilik perniagaan tak semestinya tidak memerlukan barang yang kita nak jual tu sendiri. Sebagai contoh lah, kamu jual perabot. Kadang-kadang kamu jual perabot, takkan kamu nak beli pula dekat kedai lain kan, perabot, sedangkan kedai kamu dah ada. Tapi walau bagaimanapun kamu kena rekod ambilan perabot tersebut, walaupun kamu adalah pemilik kepada perniagaan perabot tu, memang kena rekod. So kat mana nak rekod? Rekod dalam memo. Memo ni kita nak beritahu ataupun sebagai bukti kepada ambilan ataupun kita telah mengambil sesuatu dalam perniagaan kita. Berapa jumlah, berapa nilai dia, sebab kita nak kena rekod. Kalau tak, nanti kurang kita punya stok barang. Okey. Dan manakala ambilan modal ni pula adalah sesuatu yang kita laburkan dalam perniagaan. Contohnya kita ada simpanan tunai peribadi, kita nak jadikan sebagai modal perniagaan kita, ataupun kita nak tambahkan modal sedia ada kita ke dalam perniagaan. So kita kena rekod kat mana? Rekod dekat memo. So untuk ambilan dan modal hanya memo saja cara kita nak rekod. Okey, so kelima dokumen perniagaan yang melibatkan 5 rekod tadi telah saya terangkan. Saya harap kamu faham satu persatu, kerana setiap 5 penggunaan dokumen perniagaan untuk rekod ini adalah berbeza mengikut urus niaga yang berlaku. Okey, nanti tengok Okey, kalau dah faham, cikgu terus kepada tajuk yang seterusnya tadi, tapi masih lagi dalam dokumen perniagaan, iaitu simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan yang dirancang. Okey, yang ini adalah apply, maksudnya kamu kena buat bersama-sama dengan saya. Walau bagaimanapun saya tak
menerangkan tajuk ini secara online. Jadi saya terangkan di sini apa dimaksud simulasi. Maksudnya kalau perniagaan kita berlaku, kita rekod apa urusan jual dan beli ni mesti dalam sesuatu perekodan yang rasmi. Jadi macam mana cara nak sediakan? So kita ikut cara ni. Okey, pertama penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan. Okey, ini contoh bagi kedai komputer Suria sepanjang bulan Jun 2017. Itu daripada urus niaga yang pertama, saya panggil urus niaga lah ya. 1 hingga 11 ni kita panggil penerangannya adalah urus niaga. Okey, yang berlaku bagi Puan Suria. Okey, kita baca satu persatu. Membuka perniagaan komputer dengan wang tunai di bank sebanyak 30,000 sebagai modal perniagaan. Okay, kemudian Puan Suria membuat belian barang niaga secara kredit sebanyak 9,950. Yang ketiga, beliau membeli beberapa alat tulis untuk kegunaan pejabatnya sebanyak 54 secara tunai. Dan yang keempat, beliau membuat jualan barang niaga sebanyak 10,000 secara kredit. Okay, kelima, beliau membeli barang niaga secara tunai sebanyak 1,740. Yang keenam, pelanggan Puan Suria menjelaskan hutangnya sebanyak 10,000. Okay, yang ketujuh, beliau membayar bil telefon perniagaan sebanyak RM195.35. Puan Suria membuat bayaran gaji kepada pekerjanya iaitu Encik Ibrahim Ahmad sebanyak 900. Dan Puan Suria menjelaskan hutangnya dengan pembekal sebanyak 9,950. Puan Suria menjelaskan Puan Suria Puan Suria mengeluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi sebanyak 200. Puan Suria menjelaskan sewa kedai sebanyak 900 secara tunai. Ke-11 urus niaga ni berlaku bagi kedai komputer iaitu pemiliknya adalah Suria. Jadi kita nak rekod macam mana? Simulasi yang pertama, kalau ikut contoh ni dia bagi memo. Kenapa memo? Sebab kita tahu tadi kan dia melibatkan urus niaga yang pertama iaitu membuka perniagaan komputer dengan wang tunai. So yang ni saja kita dah tahu rekod modal. So modal memang kita kena rekod kat memo. Betul tak? Tengok tarikh dia 1 Jun. So maksudnya satu urus niaga pertama ni adalah untuk urus niaga 1 Jun. Yang kedua tadi Puan Suria buat apa? Dia beli barang niaga secara kredit. Kredit ni adalah rekod pembelian. Rekod pembelian. So dia kena rekod dalam invoice. Invoice. Ini invoice. Yang ini tadi kenapa asal? Sebenarnya untuk rujukan di sebelah kiri atas sekali, dia ada dua catatan, sama ada dia asal ataupun dia salinan. Kalau tadi dalam situasi Puan Suria tadi dia beli kan, so kalau dia beli, so dia dapat yang asal lah, dokumen yang asal. Sebab dia beli kan, so kalau macam kita lah, kita beli, kita dapat yang asal lah. So penjual tadi simpan yang salinan. Yang ketiga, Puan Suria membeli beberapa alat tulis untuk kegunaan pejabatnya sebanyak 54 secara tunai. Beli alat tulis. Ini rekod kos operasi. Slip daftar tunai lah. Kalau untuk cikgu, kita rasa paling sesuai adalah slip daftar tunai. Kita tengoklah buku teks. Betul slip daftar tunai. Ini untuk pembelian pensel tadi, semuanya RM54. Berlaku pada 10 Jun. Ni ikut turutan tarikh. Seterusnya yang keempat, Puan Suria membuat jualan barang niaga sebanyak 10,000 secara kredit. Sekarang ni rekod jualan pula. Kalau rekod jualan iaitu secara kredit atau hutang, invoice lah. Tapi sebab kita jual kan, Puan Suria jual. So kalau dia jual, rekod invoice, dokumen invoice-nya adalah salinan. Kita tengok ni salinan. Bukan lagi nama dia di atas. Tadi masa invoice
asal untuk dia urusan dia membeli, namanya di atas kepada kan. So yang ni dia jadi nama pemilik perniagaan. So kat sinilah kedai komputer Suria. Okay. Ni simulasi lah, maksudnya apply daripada usaha niaga yang berlaku kepada dokumen yang terlibat. Dia ada connection di antara usaha niaga dengan dokumen ni ya. Okay, seterusnya kita tengok Puan Suria membeli barang niaga secara tunai sebanyak 1,740. Okay, apabila dia beli barang niaga secara tunai, ini melibatkan dokumen bil tunai. Okay, dia beli kan, bil tunai. Salinan ke asal? Okay, kita tengok kalau bil tunai dia beli asal. Okay, asal. Okay, sebab apa? Kepada komputer, kedai komputer Suria. Asal dia beli daripada siapa? Daripada syarikat komputer Maju Sdn Bhd. So yang simpan salinan adalah syarikat komputer Maju Sdn Bhd. Okey, kita tengok yang seterusnya. Nanti kamu hubung kaitkanlah ya. Seterusnya pelanggan Puan Suria menjelaskan hutangnya sebanyak 10,000. Bila ada perkataan menjelaskan hutang, biasanya penggunaan resit. Belajar ingat tak kamu ada buat bayaran untuk yuran PIBG pada tahun lepas? Cikgu bagi kamu satu resit tak? Resit bayaran yang dibuat tu adalah dalam salinan ke asal? Asal asal. So kita tengok bila Puan Suria dapat duit kerana pelanggan dia telah menjelaskan hutang, dia kena keluarkan resit. Keluarkan resit. Okay, resit rasmi salinan disimpan yang salinan lah. Bagi yang asal kepada iTouch. Okay, ni kedai komputer Suria. Okay, yang seterusnya dia buat bayaran bil elektrik. Kita payah tengok harusnya kita tengok dokumen terus lah. Okay, kemudian seterusnya Puan Suria ada buat bayaran untuk bil telefon. Okay. So bayaran yang dibuat sebanyak RM195.35. Okay, buktinya apabila dibuat bayaran ataupun terima bil, dibuat bayaran, so Telekom Malaysia Berhad akan bagikan satu cebisan layan di bawah tu sebagai bukti bayaran telah dibuat. Okey. Dokumen 7, maksudnya usaha niaga ke-7 dan usaha niaga yang seterusnya yang ke-8. Okey, voucher pembayaran. Voucher pembayaran. Biasanya kalau nak buat bayaran gaji, biasanya ini adalah dokumen kita gunakan lah, voucher pembayaran. Okey, kepada siapa tadi pekerja dia? Encik Ibrahim Ahmad. Dia buat bayaran 900. Ni kedai pemilik, iaitu kedai komputer Suria lah. Dia jadi atas kan. Untuk voucher pembayaran, untuk memo, untuk slip daftar tunai, kita tak ada salinan atau asal, satu saja. Tapi kita record lah. Sebab ni kita simpan ni, kita simpan Okey, seterusnya dokumen yang ke-9. Ni apa dia? Kalau daripada dokumen 9 ni kita tengok apa dia. Kita buat bayaran. Bukan kita, kedai komputer Suria ni buat bayaran kepada syarikat komputer Maju Sdn Bhd untuk jelaskan hutang sebanyak 9,950. So syarikat komputer keluarkan satu resit bila kita sendiri telah jelaskan, tetapi kita dapat yang asal. Okey, salinan syarikat komputer simpan. Seterusnya yang ke-10. Okey, memo kedai komputer Suria. Pemilik mengeluarkan wang tunai sebanyak 200 untuk kegunaan peribadi. Okey, Suria telah mengeluarkan 200 tunai di kedainya. Okey, atau urusan peribadi, kena rekod dalam memo. Yang ni rekod ambilan. Okey, rekod ambilan. Okey, dan yang terakhir, voucher pembayaran. Okey, pemilik tu Suria ada buat bayaran kedai. Bayaran kedai kepada siapa? Kepada pemilik kedai, bangunan kedai tersebut, Encik Muhammad Azizi. So kena rekod dalam voucher pembayaran. Keterangannya mesti ditulis untuk apa. Tadi bayaran gaji kita guna voucher bayaran, untuk sewa pun kita guna voucher bayaran, kadang-kadang insurans pun kita boleh guna voucher pembayaran. Okey, itu adalah simulasi daripada penyediaan dokumen atas
urusan perniagaan yang berlaku. Okey, kita dah habis untuk 6.5. Sekarang kita pergi kepada ni adalah sudut aktiviti. Nanti kamu cuba buat. Cuba buat. Kadang-kadang kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya cikgu nanti ya. Cikgu akan bagi jawapan bila kamu tak faham lah. Seterusnya kita pergi kepada 6.6, iaitu penyediaan penyata aliran tunai. Tak silap cikgu di dalam tajuk ni 6.6 ada kaitan dengan kerja khusus kamu. Tapi saya tak tahu sejauh mana yang kamu dah buat. Walau bagaimanapun mungkin hari ini sedikit sebanyak dapat membantu kamu ataupun sebagai panduan untuk kamu menyediakan penyata aliran tunai lah. Kita tengok dulu apakah maksud penyata aliran tunai. Ia merupakan satu penyata yang menunjukkan aliran sebenar wang tunai masuk, iaitu penerimaan, dan aliran sebenar wang tunai keluar, iaitu pembayaran perniagaan dalam tempoh kewangan tertentu. Apabila usahawan ingin mendapatkan pinjaman, kedudukan kewangan perniagaan perlu kukuh dalam tempoh 3 tahun perakaunan akan datang. Oleh itu, usahawan perlu menyediakan proforma penyata aliran tunai yang menunjukkan keupayaan perniagaan dalam menjelaskan pinjaman perniagaan pada masa hadapan. Bahagian penerimaan akan menunjukkan anggaran aliran wang tunai masuk, manakala bahagian pembayaran akan menunjukkan anggaran aliran wang tunai keluar perniagaan. Berikut merupakan format penyata aliran tunai. Faham tak ni? Penyata aliran tunai ni adalah belanjawan yang kita buat atau dalam urusan kita terima ataupun kita bayar, tapi secara tunai. Secara tunai. Maksud secara tunai ni tidak semestinya kita bayar tunai, cash money. Kita juga mungkin buat bayaran ataupun kita terima bayaran dengan cek. So kena rekod dalam penyata aliran tunai ini. Kat sini keterangan atau keterangan bagi format penyata aliran tunai. Pelajar tengok satu persatu dengan merujuk buku masing-masing. Untuk penyata aliran tunai biasanya disediakan untuk tempoh 3 bulan berakhir. Biasanya tajuk ini merujuk kepada bulan yang terakhir. Bulan yang terakhir. Kalau dia kata menyediakan penyata aliran tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2020. Bermakna kita punya penyediaan aliran bagi 3 bulan berakhir adalah Januari, Februari, Mac. So ini contoh kita gunakan dalam buku teks sebagai panduan untuk kamu lebih jelas lagi. Baki bibi. Baki bibi adalah baki yang merekodkan baki tunai dari bulan-bulan sebelumnya. Maksudnya kalau kita nak rekod kat sini bulan Oktober, maksudnya baki ni adalah baki pada bulan September. Kalau kita nak rekod untuk baki November, adalah baki pada bulan Oktober. Baki-baki tu adalah merujuk kepada baki akhir lah. Setiap bulan kita bawa. Contoh Oktober yang kita rekod kat sini adalah baki berakhir pada bulan September punya. 30 September kita rekod dekat atas sebagai baki awal. Maksudnya baki bibit adalah baki awal bagi setiap bulan. Kita dapat daripada mana nilai tu? Daripada baki untuk bulan sebelumnya, baki akhir untuk bulan sebelumnya. Kalau kita tunjuk dalam tunjuk cara di papan putih, saya rasa lagi senang lah kamu faham. Tak apa. Kekangan ni. Penerimaan pula. Dalam penerimaan, butiran yang biasa ada adalah berkaitan dengan modal. Modal, jualan tunai, penerimaan daripada penghutang, komisen diterima. Ini adalah butiran-butiran penerimaan yang biasanya ada. So kat sini dia terangkan merekod penerimaan wang daripada urus niaga perniagaan. So kat sini bila kita dapat untuk Oktober kita rekod. So keseluruhannya kita perlu tambah untuk mendapatkan jumlah penerimaan. Seterusnya pembayaran. Terdiri daripada gaji, belian tunai, bayaran kepada pemiutang, iklan, belanja utiliti,
Dan keseluruhan daripada jumlah pembayaran tadi kita perlu tambah dan kita rekodkan di jumlah pembayaran. Okey. So daripada lebihan dan kurangan ini barulah kita tolakkan jumlah penerimaan dengan jumlah pembayaran. Katalah jumlah penerimaan adalah 10,000. Manakala jumlah pembayaran adalah 8,000. So lebihan kat sini adalah 2,000. Okey. Cuba kita tengok ada tak contoh di bawah ni. Okey, di bawah ni ada bagi contoh. Kita akan tengok nanti kejap lagi ya. Sebelum saya habiskan dulu ni. Sebelum saya terangkan tu, kita habiskan dulu yang ni. Okey, pembayaran merekodkan perbelanjaan daripada urus niaga perniagaan. Okey, tadi penerimaan apa yang kita terima wang. Sama ada tunai ataupun cek. Okey, perbelanjaan pun sama juga. Kita bayar dan kita terima sama ada tunai ataupun cek. Okey. Untuk lebihan dan kurangan ni kita dapat daripada jumlah penerimaan tolak dengan jumlah pembayaran. Okey. Manakala baki HB ni adalah baki akhir. Baki akhir ni pula kita dapat hasil daripada jumlah penerimaan di sini kita tambah dengan baki, kemudian kita tolak dengan jumlah pembayaran. Kita dapat baki hantar bawah. Okey. So yang ni kalau kita buat macam ni secara lisan je memang susah sikit nak faham. Tapi kalau diterangkan dengan menunjuk cara, insya-Allah kamu boleh lebih faham lah. Okey, lebihan berlaku apabila jumlah penerimaan melebihi jumlah pembayaran, kurangan berlaku apabila jumlah penerimaan kurang daripada jumlah pembayaran. Maksudnya kalau kita nampak secara logiknya jumlah penerimaan di atas ni lebih besar berbanding dengan jumlah pembayaran, kita mesti dapat lebihan. Tapi sebaliknya, kalau jumlah penerimaan di sini adalah 8,000, manakala jumlah pembayaran adalah 10,000, so kita akan dapat kurangan 2,000. Okey, baki hantar bawah dia lain sikit. Okey, merekodkan baki tunai pada akhir setiap bulan. Baki ni akan menjadi baki BB pada bulan berikutnya. Yang ni yang saya sebutkan tadilah. Mana kita dapat baki awal ni daripada baki akhir. Tapi dia akan bawa-bawa. Tapi untuk dapatkan baki akhir ni kita kena faham dia tak sama dengan lebihan dan kurangan. Okey. Ni tadi perkataan pro forma bermaksud ramalan atau jangkaan. Bukannya sebenar-benarnya tapi kita perlu buat jangkaan saja. Anggaran lah ni. Okey, ini adalah contoh bagi kedai komputer Suria. Kita guna masih contoh yang sama. Berdasarkan dokumen 1 hingga 11, sediakan pernyataan aliran tunai kedai komputer Suria bagi Jun 2017. Berapa jawapan telah diisi untuk membantu anda? Okey, ini modal dia. Okay, kita akan tengok, kita kaitkan lah. Cadangan tunai, penerimaan daripada penghutang, komisen diterima, ada tak? Okay, kalau ada kena rekod lah. Okey, ni tak ada baki ya. Tak ada baki. Tak apa, kalau tak ada baki tak ada masalah Ini contoh daripada tu. Okey So kalau dia tak faham ataupun bila kamu buat kerja khusus tu ada kaitan dengan ni yang tak jelas, kamu boleh PM cikgu Okey, seterusnya kita pergi pada tajuk yang terakhir dalam bab ni, iaitu pemasaran dan jualan. Okey, kenapa diasingkan kedua-duanya? Sebenarnya kalau kita tengok ni kita dah tahu marketing is very big in the business. Sebab pemasaran ni sangat luas, sangat besar sebab dia ada rangkaian-rangkaian dia. Tapi dalam sub pemasaran ada jualan. Maksudnya pemasaran ni tak akan berjaya kalau jualan tak ada. Jualan juga tak berjaya kalau pemasaran tak ada. So kedua-duanya saling melengkapi dan memerlukan. Okey, kita tengok dulu maksud pemasaran. Pemasaran ialah strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk menyalurkan produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, melalui aktiviti pemasaran, produk atau perkhidmatan dapat diagihkan daripada pengeluar kepada pengguna untuk memberi kepuasan kepada pengguna dengan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jualan pula adalah aktiviti pertukaran hak milik sesuatu produk antara pembeli dengan penjual. Ia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Okey, pemasaran dan jualan mempunyai matlamat yang sama, iaitu menjana keuntungan sesebuah perniagaan. Okey, dalam 6.8, tadi saya buat 6.7 saja, so ada 6.8, persediaan untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan. Saya rasa kamu dah jelas tentang beza antara produk dan perkhidmatan.
Okey, bab tingkatan 4 kamu dah belajar ciri-ciri perbezaan antara produk dan perkhidmatan. Produknya kita nampak secara fizikal, kita boleh sentuh, kita boleh rasa, kita boleh lihat. Tapi perkhidmatan ni kita tak boleh sentuh, kita tak boleh rasa, kita tak boleh lihat. Okey, itu adalah perbezaan secara amnya. Okey. Pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan perlu mengambil kira aspek berikut. Okey, ini kita panggil campuran pemasaran. Kenapa kita kata campuran pemasaran? Keempat-empat bahan ni perlu ada untuk menghasilkan satu adunan. Kerana apa? Okey, pelajar 4 piece. 4 piece. 4 piece bukan PEACE. 4 huruf P. 4P kalau dalam English words, P1 is for product. Product. Okey. P2 is place ataupun tempat. P3 is price ataupun harga, and the last one, P4 is promotion atau promosi. So campuran pemasaran dalam bahasa Melayunya ataupun daripada keempat-empat ini perlu digemblengkan atau dicampurkan supaya ia menjadi satu yang kukuh dan bagi memfokuskan kepada pencapaian matlamat pemasaran tadi. So kita go through dengan one by one for campuran pemasaran. Okey, kita mula dengan produk dan perkhidmatan. Kenapa kena ada produk perkhidmatan dulu? Sebelum kita nak pasarkan sesuatu, kena ada produk atau perkhidmatan. Kita berbincang tentang what do you want to sell? What do you want to buy? What is the what is the product that customer want, because the customer is always right, kan? Kita cakap macam tu, kan? So kita mula dengan produk dahulu. Okey, bagi memasarkan dan menjual produk, usahawan perlu mengetahui ciri-ciri kekuatan dan bentuk fizikal bagi produk yang ditawarkan. Contohnya dari segi jenama, pembungkusan, reka bentuk, saiz, kualiti, status halal, jaminan dan khidmat sampingan. Okey, ini adalah tambahan kepada kepentingan kepada produk. Status halal. Di Malaysia ni, status halal dah menjadi satu kewajipan. Bukan boleh sewenang-wenangnya ia dipasarkan tanpa ada usul periksa. Kalau tak halal, ada pula undang-undang atau akta yang diguna pakai. Contoh Arab. Arab kalau dapat dijual, macam mana cara dia pula? Mesti ada akta untuk menentukan status halal bagi suatu produk atau perkhidmatan tu. Pernah jadi isu tentang berus cat. Mana berus cat, bahan yang digunakan iaitu bulu berus tu tak halal. So jadi isu. Bila jadi isu, penjual yang jual tidak melabelkan ia sebagai non halal, yang muslim beli. So tak boleh lah. Itu telah memberi maklumat yang palsu kepada pengguna, terutama pengguna Islam lah, kan? So tak boleh. Mungkin peniaga tu boleh dikenakan tindakan undang atau dikenakan denda. Okey, jaminan dan khidmat sampingan. Semua perkara-perkara tu perlu diambil kira dalam produk atau perkhidmatan. Contoh jenama apa yang kita nak bagi pada produk yang baru kita nak buat ni. Kita nak bagi apa? Corona ke? Kan sebab tahun ni kita diisukan dengan COVID-19 tu, kan? So corona ke? Tak nak pun nak lebih canggih, nak bagi nama apa yang canggih supaya pengguna rasa lain sikit daripada lain. Pembungkusan, kita nak pembungkusan yang macam mana? Selalu pembungkusan macam pembungkusan yang menarik perhatian adalah seperti botol, penggunaan botol, shampoo, kan? Cantiknya. Okey, design lain pula, pelbagai design supaya ada daya tarikan kepada pengguna untuk produk tersebut. Okey, reka bentuk. Reka bentuk pun merupakan satu ciri yang sangat penting pada produk dan juga perkhidmatan. Okey, reka bentuk macam mana?
Saiz. Okey, saiz pun sama. Sebab kita pelanggan ada pelbagai. Kalau nak buat baju, tak bolehlah satu saiz je, free size je. Tak ada. Bukan semua orang nak free size kan. Ada yang nak mengikut keselesaan badan dia. So dia nak pilih kualiti. Status halal, jaminan dan khidmat sampingan. Jaminan dan khidmat sampingan ni maksudnya warranty. Kalau ciri ini biasanya fokus kepada produk barang yang elektrik. Kita beli barang yang elektrik, kita mesti nak warranty. Beli dah tak sampai sebulan dah rosak. Apa jaminan untuk kita dapat ganti rugi balik, sedangkan baru berapa hari kita guna, tak sampai sebulan. So ciri-ciri produk itu sangat penting. Bila kita ada warranty, kita mesti beli. Ada warranty ni, belilah. Buat apa beli yang tak ada warranty? Sedangkan barang yang warranty ni mahal, dan barang yang dia nak beli murah tu tak ada warranty. Baik beli yang mahal, ada warranty. Betul tak? Okay, tu kita ambil kira. Okay, bagi perkhidmatan yang ditawarkan, usahawan perlu mengetahui berkaitan dengan package yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, waktu operasi dan sebagainya. Sebab biasanya kita nak pergi melancong, nak pilih apa, Asia ke, kita nak beli emas ke, kena pilih nak apa, ataupun kita dari Shopee Shopee ke, nak Lazada ke, ada benda-benda yang menarik perhatian kita untuk memilih yang ni terbaik daripada yang satu lagi. Tu semua kita perlu ambil kira. Okey, kemudian disediakan waktu operasi dan sebagainya. Ini ciri pada produk perkhidmatan yang kita pilih. Kena ambil kira lah, terutama pemasak itu sendiri. Yang kedua, agihan. Agihan ataupun placement. Tempat. Tempat dipasarkan. Usahawan perlu memilih tempat yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatan dengan berkesan. Pemilihan tempat yang sesuai akan menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu perniagaan. Perniagaan yang ingin memiliki premis tetap perlu memilih tempat dengan kemudahan infrastruktur lengkap, kemudahan pengangkutan yang cekap dan berhampiran pelanggan. Perniagaan yang tidak mempunyai premis tetap, usahawan perlu memilih saluran agihan yang sesuai. Contohnya, usahawan mendapat bekalan barang dari pemborong. Usahawan perlu memilih saluran agihan yang sesuai dengan produk atau perkhidmatan. Ini untuk agihan ataupun tempat, placement. Dari segi tempat ni penting kerana pilihan yang strategik, pilihan tempat yang strategik membantu produk yang dipasarkan lebih berkesan. Bagi contoh, kita tengok sini, untuk masarkan produk atau perkhidmatan dengan berkesan, pemilihan tempat yang sesuai akan menentukan kejayaan atau kegagalan suatu perniagaan. Dia nak buat dekat luar bandar. Dekat luar bandar nak dapat kumpulan sasaran pun susah. So why not dia buat dekat kawasan bandar? Because kawasan bandar kita ada banyak peluang. Ataupun contoh, nak buka kedai runcit, kat mana yang sesuai? Kamu dah tahu kat mana yang sesuai untuk kedai runcit? Mesti taman perumahan. Kerana kita tahu taman perumahan, ramai penduduk di situ memerlukan barang kepelaharian mereka. Tak payah mereka pergi pasar raya yang jauh. Situ pun kat kedai runcit ada. Kalau dekat dengan mereka, mereka pergi sahaja pada kedai runcit. Sebab banyak pelanggan yang nak dapatkan barang kepelaharian, dia juga mengambil kira tentang kos minyak, kos masa. Semua tu ambil kira juga. So, perniagaan yang ingin memiliki premis tetap perlu memilih tempat dengan kemudahan infrastruktur lengkap, kemudahan pengangkutan cekat dan berhampiran pelanggan. Ini yang saya kata kalau buka pasar raya. Pasar raya adalah premis tetap. Bukan premis tetap ni maksudnya bangunan tu takkan lari-lari sana, lari sini macam gerai burger lah. Gerai burger boleh lari sana, lari sini. Tak nak duduk sana dah, duduk kat bawah pokok apa, mempelam. Tak nak pokok pelam tu lah, nak duduk kat bawah pokok rambutan lah. Tu boleh kan. Tapi kalau pasar raya Ion, situ je lah. So itu kita bagi premis tetap. Kalau kita nak buka pasar raya pula, kita kena tahu ada kemudahan infrastruktur lengkap, terutamanya orang yang tak ada pengangkutan, yang menggunakan kemudahan pengangkutan awam. So kita kena tahu ada stesen bas pula, ada bus stop tak kat situ. Dan juga lain-lain kemudahan pengangkutan dan sebagainya lah. Tempat parking kereta, kalau kita pilih pasar raya, tempat parking kereta pun menjadi keutamaan kepada pelanggan. Kalau tempat parking kereta susah, nak ke pelanggan datang? Tak nak lah, susah, baik aku pergi saja kedai runcit. Kan, betul tak?
Perniagaan tidak punya premis tetap, usahawan perlu memilih saluran agihan yang sesuai. Contohnya, usahawan untuk mendapat bekalan barang daripada pemborong. Gerai burger lah contohnya. Ni dapatkan benda-benda yang murah. Dia kena ambil kira juga kan. Ataupun orang yang jual air dekat tepi jalan tu, ada 10 jenis air yang dia jual. Macam mana dia nak dapatkan ais batu yang mudah? So dia kena ada pembekal untuk keperluan ais batu air, mungkin air mineral. Dia nak dapatkan daripada siapa kan? Takkan pergi kedai runcit, tak berbaloi lah. Tapi kalau dia dapat daripada pembekal, mungkin harganya lebih murah. Memilih saluran agihan sesuai dengan produk atau perkhidmatan. Saluran agihan ni merujuk kepada pemborong, peruncit ataupun ejen. Okey, yang ketiga pula iaitu harga. Harga ialah bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli untuk memiliki produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Penetapan harga yang berpatutan adalah penting kerana pelanggan biasanya bersikap sensitif terhadap harga suatu produk atau perkhidmatan. Usahawan perlu mempertimbangkan permintaan pengguna, kos pengeluaran dan persaingan dalam menetapkan harga. Ini ada 3 perkara penting yang perlu dipertimbangkan oleh usahawan terhadap peletakan harga. Dan bagi menarik perhatian pembeli, usahawan boleh menawarkan pemberian diskaun kepada pembeli. Ini contoh perkhidmatan mencuci kereta. Cuci kereta. Dia ada bagi jenis ni, kamu tengoklah, kamu analisis. Kalau dia nak letak, maksudnya harga ni untuk usahawan dia perlu memikirkan satu peletakan harga sama ada based on pengguna, based on pengeluaran ataupun based on competitors yang ada dekat kawasan dia. Bagi perkhidmatan ataupun produk yang dia jual tu adalah sama. Dia nak bersaing tu kena adalah. Tapi biasanya kalau kita tengok dia jual dia buka kedai dobi, harga untuk kedai dobi di sekitar kawasan ni lebih kurang sama. Ataupun jual makanan, harga barang yang dia jual tu sama bagi jenis barang yang sama. Maksudnya kita tahu ni sama-sama, semana kita rasa lebih best kita nak pergi base kepada perkara lain pula. Sebab tu harga ni sangat penting. Sebab pelanggan ni dia sensitif sikit terhadap harga. Kalau mahal berkualiti tak apa, tapi kalau mahal tak berkualiti dia tak nak. Okey, last kali untuk campuran pemasaran adalah promosi. Promosi adalah satu proses, cara atau kaedah untuk memberitahu, menyedarkan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli suatu produk atau perkhidmatan. Promosi yang berkesan bagi suatu produk atau perkhidmatan akan dapat mengekalkan kesetiaan pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan tersebut di pasaran. Usahawan perlu memilih media periklanan yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatan. Ini ada beberapa contoh promosi. Yang tu nanti cikgu akan sambung kemudian. Untuk hari ini saja. Daripada apa yang cikgu dah terangkan tadi, 2 tajuk, iaitu tajuk berkaitan dengan dokumen perniagaan. Daripada dokumen perniagaan kamu dah tahu tentang penggunaan 5 rekod bagi urusan tertentu. Yang pertama adalah urusan transaksi bank. Yang kedua, rekod transaksi bank. Yang kedua adalah rekod jualan. Yang ketiga, rekod pembelian. Yang keempat adalah rekod kos operasi selain daripada pembelian tadi. Dan yang kelima adalah rekod modal dan ambilan. Sebenarnya di bawah tu juga cikgu dah terangkan sikit tentang simulasi penyediaan dokumen perniagaan. Dan juga cikgu ada terangkan sedikit tentang penyertaan aliran tunai, macam mana kita nak buat anggaran. Dan seterusnya cikgu terangkan juga tentang pemasaran dan jualan. Untuk pemasaran dan jualan tu cikgu terangkan tentang campuran pemasaran. Dalam campuran pemasaran ada 4 perkara penting yang perlu kita gabung jalinkan supaya produk atau perkhidmatan yang kita nak buat tu sangat dikenali dalam pasaran. Itu saja untuk hari ini. Cikgu akan sambung untuk kelas yang akan datang. Jika ada sebarang pertanyaan, pelajar boleh PM cikgu dalam WhatsApp. Itu saja. So latihan cikgu akan bagi selepas ini. Terima kasih.